kan saya telah upload soalan assignment soalan latihan. Bukan soalan latihan. Soalan tugasan individu. Saya tak ada pilih siapa. Saya ambil senarai nama pelajar daripada sistem apa tu? Sistem Folio. Folio, Prof. Folio bukan, saya tak ambil daripada Folio lah, saya ambil daripada sistem pelajar lah. So list pelajar tu saya ambil 7 orang, 8 orang, 7 orang, 8 orang, copy paste terus kepada soalan. Soalan tu individu so masing-masing just you buat je. Maksudnya tak ada, bukan perkumpulan lah, bukan seorang submit untuk mewakili kumpulan ke apa. Tetapi secara individu boleh bincang, tak ada masalah, tapi slide-nya berbeza lah. Janganlah pula 100% ataupun semua sama je slide kan. Jadi make sure buat secara individu, markah pun individu. So you boleh ambil ataupun you boleh bincang tapi submit secara berasingan. Okey. Saya tak bercadang nak buat kuis lah kan. Kalau kuliah saya ada kuis sebenarnya. Setiap kuliah tu ada kuis. So pelajar kena jawab lah. Tapi tak apalah ni. Untuk subjek ni tak perlu Okey. Tarikh akhir 20 hari bulan. Iaitu tarikh yang ditetapkan oleh Dr. Azmin lah. Jadi saya setkan tarikh tu lah sebab saya cuba nak buat tarikh selepas tu tak boleh submit tak boleh upload soalan tu. Jadi you all ada seminggu untuk submit tugasan tersebut. Simple je kan. Tak lebih daripada 10 muka surat, 6 muka surat ke sebagainya boleh lah kan. Cuma Prof, kalau nak extend tarikh saya boleh ubah lah. Tak apa. Saya pun confused sikit. Sekarang ni tarikh tarikh pembelajaran sampai 6 Februari. Minggu pengajaran. Minggu pembelajaran kita dah minggu extend sampai itu dah ambil kira minggu study week lah. Sebab kita dah ada bencana banjir tu kan. Sampai 6 Februari lah sepatutnya. Nanti nak bagi masa untuk baca lagi kan. Kalau submit 28 nanti dengan cuti tahun baru Cina dan sebagainya, nanti nak submit tak sempat pula nanti. So ada seminggu lah. Ada seminggu daripada sekarang. Minggu depan ada kuliah lagi Dr. Azmin Ada Prof. Kalau Prof kata 30 Januari ada 2 minggu Prof. 30 Januari. Tak, maksudnya saya asalnya saya nak letak 27. So ada 2 minggu lah kan. 27 Januari. Maksudnya sebelum cuti tahun baru Cina tu kan. Tapi saya dah upload lah, tak apalah. Sempat ke ya semua pelajar? Prof kata kena hantar 20 Januari Prof kan? Okey, 20 Januari lah. Kalau so ada seminggu lah daripada sekarang. Ada assignment lain ke pelajar? Banyak je. Setiap tajuk ada assignment ke? Tak juga Prof. Ada yang ada yang tak ada. Tak semua ada lah. Okey. Saya seminggu okey lah. Okey. Kita sambung. Prof, saya ada soalan. Ya. Yang dekat yang tugasan individu Prof dekat UKM Folio ni, soalan ni yang mana ya Prof? Ada arahan saja. Arahan dia jawab dalam PowerPoint, tukar file kepada bentuk PDF. Bawah tu? Bawah senarai pelajar tu? Tak ada? Tak ada. Ada arahan sahaja. Dengan ringkasan kuliah. Kejap. Arahan, filenya tak ada? File tak ada. Tak apa Prof. Prof hantar email je dekat saya, nanti saya uploadkan. Okey. Tapi Prof nak pelajar submit dalam bentuk PDF
Sebab arahan cakap macam tu kan. Dengan nombor kumpulan sekali lah, nanti saya paste, saya letak terus sekali kat dalam tu. Prof, email je kat saya, nanti saya masukkan. No problem. Okey, saya beri email pada Tazmin dengan arahannya sekali lah. You nak 27 ke 20 ni? 27. 27. Okey lah, kita pakai 27 lah. 27 Januari terus lah tukar je nanti 27. saya boleh edit lagi. Soalan pun belum ada. Okey, saya share sekejap lah kot. Just untuk sekejap je. Ni sebelum kita pergi kuliah kan. Sekejap, mana dia? Window. Okey, sebelum saya pergi PowerPoint. Ni sepatutnya file yang saya upload lah, tapi mungkin tak masuk kot. Tak apa. Nanti saya bagi pada Tazmin. So saya tukar tarikh ni 27 Thank you, Prof. Nampak tak? Nampak. Okey. Ni tajuk nombor pendaftaran pelajar, nama pelajar. So contohnya pelajar Nurhasniza Abdul Razak. Ni soalan dia. Senaraikan ayat Al-Quran yang menyebut penggunaan emas dan perak di dalam huraikan mengapa ia digunakan. Tuliskan ayat berkaitan, ni soalan untuk 7 pelajar berikutnya. Ayat berkaitan campuran besi dan tembaga, apakah kelebihan campuran 2 atau lebih logam, dan berikan contoh selain campuran besi dan tembaga. So you kena huraikan lah. Okey. Ada beberapa soalan. Ni kumpulan berikutnya lah. Saya set lain tapi tak apa. Ini untuk saya maklumat saya saja. Okey, boleh. Jadi you all tengok ni sajalah. Nama, nombor matriks, kemudian tajuk soalan tu. Okey? Okey, kita sambung kuliah. Saya tutup ni ya. Sakit leher tu. Tak sakit. Okey, jadi kita sambung kuliah hari ini. Tak keluar lah kejap ya. Oh yes, tak stop tadi. Semula. Ish. Kesemuanya. Saya tak jumpa pula file. Okey. Okey. Nampak ya PowerPoint? Nampak. Saya nak kecilkan sikit supaya boleh nampak you all senarai nama. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita sambung kuliah berkaitan keseimbangan dan perkadaran. Dua perkara penting dalam kehidupan kita, dan ianya disebut ataupun dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang dikaitkan tentang kehidupan manusia dan untuk supaya kita berfikir tentang kekuasaan Allah ataupun kekuasaan Tuhan. Jadi sebelum saya pergi kepada ayat-ayat ataupun perbincangan berkenaan dengan dua perkara tersebut, so kita boleh mulakan dengan dua ayat Al-Quran.
tuntutan berfikir tentang alam dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Ayat 20. Manakala ayat 21, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil dan bukti itu. Jadi dalam kedua-dua ayat dalam surah Az-Zariyat ini menuntut kepada kita supaya kita berfikir, mengkaji. Supaya kita mengkaji pada bumi. Ayat 20 ni pada bumi, pada alam yang kita duduki ni, yang membuktikan kekuasaan Tuhan, pencipta kepada alam ini. Dan seterusnya ayat yang ke-21, dan pada diri kamu sendiri, pada kita sendiri, yang juga membuktikan bahawa keesaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi Allah bertanya ataupun menuntut manusia, mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah disebutkan, yang ada pada diri kita, pada alam semesta ini, berkenaan dengan keesaan dan kekuasaan Tuhan dalam penciptaan, betapa besarnya, betapa tingginya ilmu Tuhan yang menghasilkan alam semesta ini, kan, ataupun yang menciptakan alam semesta ini. So jadi kita pergi kepada kesimbangan dan perkadaran. Ada banyak sangat surah yang kalau kita nak kumpulkan berpuluh-puluh ayat yang membincangkan tentang keseimbangan dan perkadaran dalam Al-Quran ini, daripada alam semesta sampailah kepada diri kita. Jadi saya akan pergi kepada perkara yang besar sehinggalah kepada organ dalaman manusia itu sendiri. Jadi kita mulakan dengan surah Al-Isra ayat yang ke-12, yang maksudnya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Surah Al-Isra ayat yang ke-12. Jadi daripada surah Al-Isra ayat 12 ini, kita lihat kejadian siang dan malam adalah satu bukti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap satu itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja. Itu kebiasaannya lah. Siang tidak akan mendahului malam dan malam tidak akan mendahului siang. Dia tidak boleh berlaku serentak, kan? Tak adalah tiba-tiba siang dan malam sekali, tiba-tiba mendung jadi siang dan malam sekali. Tidak, mendung itu mungkin disebabkan awan dan sebagainya, bukanlah siang dan malam itu berlaku sekali. Aturannya disusun mengikut sunnatullah. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Maknanya ada silih berganti. Siang malam silih berganti, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar dalam orbitnya sampai pada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Luqman ayat yang ke-29. Okey. Secara spesifik daripada ayat ini, kalau ayat yang pertama iaitu ayat yang ke-12, siang dan malam itu bersilih ganti, dan dia ada tanda pemisah dia. Tanda pemisah dia adalah fajar lah, fajar siddiq, kan. Semua belajar masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib, bila tamatnya imsak dan sebagainya. Jadi dia ada fajar-fajar yang ditetapkan lah. Maksudnya lepas daripada garisan itu habis waktu subuh. Kemudian selepas daripada satu garisan tu habis waktu asar, masuk waktu maghrib. So telah ada perhitungan ataupun perkadaran yang Allah tetapkan. Seterusnya dalam ayat yang surah Luqman ayat 29, selepas Allah gantikan siang malam tu, ayat itu Allah menyebut, menundukkan matahari dan bulan. So ada dua ciptaan yang Allah jadikan itu, matahari dan bulan.
So maksudnya kita dah tahu dah, kita ni duduk kat bumi ya. Bumi. So ada matahari yang menggambarkan siang, ada bulan yang menggambarkan malam. Maksudnya biasanya bulan tu kita nampak malam lah biasanya, walaupun ada siang kita nampak bulan. Tetapi Allah nak tunjukkan betapa malam dan siang itu ada kaitan dengan peredaran matahari, bumi dan bulan. Kalau siapa yang belum nampak, dia boleh bayangkan ataupun boleh lihat tahun. Kalau tahun Masihi, kan, itu peredaran apa mengelilingi apa? Tahun Masihi. Kita tengok perkadaran itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa dululah. Ada siapa boleh jawab? Saya akan tanya lah kot sambil-sambil kan. Fahmi ada? Fahmi Izani. Ya, Doktor. Okey. Kalau tahun Masihi, Fahmi ada 2 tahun yang you belajar lah kan. Kalau Yan Leong dia ada satu lagi, ada tahun apa? Mungkin saya tak pasti. Itu merujuk kepada tahun matahari ke apa? Tahun Syamsiah dan Qamariyah ke, Doktor? Tahun, okey. Faham. Tahun Masihi merujuk kepada tahun apa? Tahun Masihi selepas kelahiran Nabi Isa kan? Okey. Itu tahun apa tu? Tadi kata Syamsiah Qamariyah tadi yang which one? Mana satu? Saya pun keliru sebenarnya. Sebab saya tahu yang saya biasa Masihi dengan Hijrah. Tapi ada kali saya jumpa ditulis sebagai apa? Tahun Syamsi dan Qamariyah ataupun Lunaya dan apa? Sania ke apa? Solaya ke apa? Ya betul tu. Luna dengan solar. Tapi tahun Masihi tu biasanya merujuk kepada tahun apa? Tahun Luna ke tahun solar? Luna, solar. Solar, okey. Tahun Hijrah? Hijrah Luna. Betul. So kalau kita bandingkan 2 tahun ni, dia merujuk satu kepada matahari, satu merujuk kepada bulan. Satu solar, sistem matahari, satu bulan lah, Luna. Okey. Dalam ayat ini memang menjelaskan ataupun meminta supaya kita berfikir tentang perkara itu. Jadi ada 2 tahun yang menjadi rujukan kepada orang Islam lah, terutamanya dan juga kepada Nasrani pada masa sebelum daripada Islam itu, di mana mereka menggunakan tahun Masihi. Sekarang ni kita menggunakan tahun Masihi jugalah. So tahun Masihi tadi adalah tahun kelahiran Nabi Isa lah, ataupun Jesus. Tahun Hijrah adalah tahun hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tetapi 1400 tahun yang lampau, zaman Rasulullah lagi, maksudnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk manusia berfikir tentang 2 perkara tersebut, iaitu adanya peredaran di mana Allah menundukkan matahari dan bulan masing-masing bergerak mengikut orbitnya. Mengikut orbit ni maksudnya dia berputar tetap pada satu laluan yang sama, mengelilingi sama ada matahari ataupun kalau tahun Luna tu bulan mengelilingi bumi lah kan. Jadi so ada perbezaan di antara tahun solar ataupun tahun merujuk kepada matahari Masihi dan tahun Hijrah yang merujuk kepada tahun Luna. So dalam Islam kita menggunakan tahun Hijrah, iaitu tahun bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi ni dia 30 hari. That's why pada 15 hari bulan, so bulan tegaklah, maksudnya dia betul-betul berada di pada bumi, dan kita nampak jelas di antara gabungan di antara bumi, matahari dan bulan.
So apabila bulan itu berada di tengah bumi, antara bumi dan matahari, kita panggil dia akilah ada akilah. Akilah husna. Tak ada ke? Aisyah? Hai. Spencer lagi ke? Aida? Aida, ada dua Aida ni, Aida Nurain. Okey, tak apa, boleh tulis lah. Bulan tengah-tengah antara bumi dengan matahari, ada ke? Kalau pada keadaan itu kita panggil dia apa? Betul gerhana. Betul gerhana. Gerhana sama satu perkataan lagi. Gerhana apa? Aimi Nabilah. Mana jawab ni? Nur Afikah. Gerhana matahari, Prof. Okey. Okey. Gerhana matahari. Okey. So jadi apabila peredaran antara matahari, bumi dan bulan ini, sama ada bumi mengelilingi matahari ataupun bulan mengelilingi bumi, so dia uniknya dia akan berlaku sama ada berlaku gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan kedudukannya itu telah Allah tentukan apabila berlakunya pertembungan ini. Apabila dia sama dalam satu garisan, so akan berlaku gerhana. Jadi dia tidak berlaku gerhana itu sentiasalah, ada beberapa hanya masa-masa tertentu sahaja. Jadi dan kita boleh tentukan dalam ilmu astronomi ataupun ilmu falak, kita boleh tentukan lama sebelum berlakunya gerhana itu. Contohnya untuk tahun depan gerhana akan berlaku pada sekian-sekian hari bulan. Pada tahun ini 2022 gerhana matahari akan berlaku pada sekian-sekian bulan, gerhana bumi akan berlaku pada sekian-sekian bulan. Nak menunjukkan bahawa peredaran itu adalah tetap dan dia sentiasa berkadar. Sama aja peredaran dia. So once kalau berubah ataupun bertukar sedikit saja daripada gelincirannya, maka berlakulah malapetaka yang besar ke atas alam semesta. Okey. So surah An-Nur so itu adalah alam semesta. Banyak lagi ayat-ayat, contohnya surah Yasin dan sebagainya. Saya tak bercadang nak ambil semualah. Kalau nak merujuk kepada sistem Qamariah tadi, sistem lunar, surah Yasin ada sebut kan bulan beredar mengelilingi bumi sehingga berlakunya adanya bulan sabit dan sebagainya. Itu so banyak lagi ayat-ayat lain. Saya pergi kepada seterusnya. Tidakkah surah An-Nur ayat 43, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan gumpalannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis, selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan hujan batu dari langit dan dari gunung ganang, yakni awan yang ada padanya, dan dia menimpakan hujan batu itu ataupun salji pada siapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyamar dan menghilangkan pandangan. Ini adalah ayat lain berkenaan dengan perkadaran juga dan juga keseimbangan. So ada, kalau you all belajar chemistry dalam kimia fizik, dia ada satu kita panggil keseimbangan fasa. Keseimbangan fasa ada 3 fasa. So fasa yang pertama adalah fasa solid ataupun pepejal, kemudian cecair, kemudian gas. So 3 fasa yang pada keadaan keseimbangan. So perubahan fasa berlaku
dan kita ada beberapa proses yang kita panggil lah. Contohnya proses melting daripada ais solid ataupun pepejal melebur menjadi air. Kemudian perwapan daripada liquid ataupun cecair menjadi gas. Kemudian sublimation, pemencaruapan daripada gas ataupun solid bertukar. Jadi ini adalah proses kalau kita baca kita belajar kimia, benda normal lah. Budak darjah 4, darjah 5 dah belajar sistem fasa ni. Fasa jirim darjah 4, 5 dah belajar. Tetapi bila kita menghayati ataupun kita melihat fenomena ni, perubahan fasa ni Allah sebut dalam Al-Quran. Dan minta supaya kita berfikir. Di mana Allah letak ayat yang pertama, dia punya apa tu? Daripada ayat ini, perkara pertama yang disebut ni, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan? Maksudnya Allah menggerakkan awan itu perlahan-lahan. So awan itu bergerak secara perlahan-lahan. So kita nampak awan bergerak, mula awan itu seketul saja, kemudian dia berkumpul, semakin lama semakin gelap. Semakin banyak gumpalannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. So apabila dah terlalu tebal, so engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. So proses daripada awan tadi, daripada gas, dia berkumpul, akhirnya dia menjadi cecair. Daripada kita dipanaskan air yang mendidih, so atas tu letakkan satu lapisan penutup dia ke apa ke dan sebagainya. So bila dia berkumpul kat situ, so akhirnya kita akan nampak air pada permukaan tu. Jadi konsepnya samalah. Jadi daripada gas tadi bila dia berkumpul, so dia akan bertukar menjadi cecair ataupun dia terkondens lah, kondensasi. Okey, seterusnya Allah menurunkan hujan batu dari langit dan dari gunung ganam. So ada juga keadaan di mana daripada uap tadi, daripada gas ataupun awan, dia tidak turun sebagai air ataupun hujan, tetapi turun sebagai hujan batu ataupun di setengah tempat yang tinggi dia turun sebagai salji. So jadi proses itu, yang pertama proses daripada gas kepada cecair, yang kedua proses daripada gas kepada solid ataupun daripada vapor, uap kepada pepejal. Dia jadi ais, dia turun, bukan turun air, tetapi dia turun pepejal. Jadi lalu dia menimpakan hujan batu ataupun salji lah kepada siapa yang dikenakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Jadi ayat ini sangat besar maknanya. Kalau kita memperhatikan secara mendalam lah. So kalau tidak kita nak tengok benda tu, tak ada kaitan pun dengan penciptaan oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi bila kita baca ni, kita renungkan ciptaannya, maka sebenarnya sejak dahulu lagi Allah telah menjelaskan perkara tersebut dalam Al-Quran. So ini adalah step ataupun peringkat yang saya sebutkan tadi. Awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan gumpalannya. Peringkat kedua, pembentukan yang lebih besar. Awan-awan kecil ataupun dipanggil cumulus digerakkan oleh angin, kemudian saling bergabung dan membentuk awan yang lebih besar. Dan peringkat yang ketiga, awan yang saling bertindih. So apabila ketempatannya tinggi, semakin tinggi, jadi dia akan jatuhlah. Gerakan udara vertikal adalah lebih kuat di bahagian tengah berbanding bahagian tepi. Gerakan udara ini menyebabkan kumpulan awan tumbuh dan membesar secara vertikal sehingga menyebabkan pertindihan. Okey, so ini adalah step keseimbangan antara tiga fasa tadi, fasa uap, fasa pepejal dan fasa cecair yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, surah An-An'am misalnya, ayat 99, Allah menyebut, dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan segala jenis tumbuh-tumbuhan.
Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang hijau, kami keluarkan dari tanaman itu butir-butir buah yang bergugusan dari pohon-pohon tamar ataupun kurma, dari mayang-mayangnya dan tandan kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik, dan kami jadikan kebun anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila dia berbuah. Sungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang beriman. Okey. Saya nak rujuk kepada ayat ini, surah An-Nur, bahawa kalau kita tengok surah An-Nur ni, Allah menyebut nak tunjukkan kekuasaannya di pada awal lagi. So kalau kita rujuk pula surah Al-An'am, Allah menjelaskan tentang fenomena yang berlaku itu daripada air dan menumbuhkan pokok. Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. So banyak ada video dan sebagainya kan. Saya tak upload lah kat sini. Kemudian kami keluarkan daripada tumbuh-tumbuhan itu butir-butir buah yang gugus dari pohon-pohon tamar ataupun pohon-pohon lain lah. Mungkin durian ke dan sebagainya. Kami dari mayangnya, kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Selain daripada itu, ada kebun anggur, zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan yang tidak bersamaan. So daripada air tadi, untuk mencapai keseimbangannya, so daripada air, so ada tumbuhnya pokok. Kalau tak ada air, pokok tak tumbuh lah. Maksudnya pokok ni memerlukan air. Kemudian dikeluarkan buah daripada pokok yang berbuah. Jadi kita kena fikirkan macam mana daripada air ni boleh jadi menghidupkan tanaman. Jadi ayat ini menerangkan bahawa penurunan hujan memberi manfaat kepada orang-orang yang berfikir. Dengan penurunan hujan, Allah menghidupkan segala jenis tumbuhan. Allah menjadikan segala jenis buah-buahan yang mempunyai pelbagai warna dan rasa yang berbeza. Allah memberikan banyak manfaat kepada segala makhluk yang ada di atas bumi. So ayat ini menjelaskan kepada kita bila kita baca ataupun kita melihat fenomena alam, so kita akhirnya akan menimbulkan satu perkara yang menunjukkan, kalau dalam Islam kita kata kita cakap Masya Allah ataupun Subhanallah kan. Banyaknya besarnya dia punya pengajaran daripada fenomena alam ini yang untuk kita kaitkan tentang kekuasaan Tuhan. So dalam konteks makanan, dalam konteks makanan ada 3 kumpulan utama. So Allah jadikan makhluk ini tidak jadikan sia-sia begitu saja, tetapi setiap makhluk itu ada fungsi dia, ada peranan dia. Jadi ini sebagai contohlah, contoh sebagai food chain ataupun kita makanan, yang mana kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan utama: pengeluar, pengguna dan pengurai. So ini contoh makanan. Contohnya padi. So yang makan padi adalah contoh tikus. Saya tak ambil contoh orang sebab kalau contoh orang tak ada pula ular kat sini kan. Jadi dia ada kita makanan lah sebagai contoh. Jadi padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang dan sebagainya. Dan akhirnya helang mati, so akhirnya dia menjadi baja kepada padi. So padi tumbuh balik. Ini adalah contoh kita makanan. So keseimbangan yang Allah wujudkan di atas muka bumi. So bayangkan kalau kita ini dipisahkan. Jadi sepatutnya ada pokok. Hari semalam kita ada sebut tentang mineral kan. Maksudnya galian. Tetapi galian ini di bawah bumi. So untuk dapatkan galian kita kena keluarkan lah. So nak keluarkan bukannya boleh keluarkan main sedut saja kan. Nak keluarkan dia kena buang lah atas permukaan bumi. So kalau ada rumah, mungkin orang kena pindah. Kalau ada pokok, so pokok kena tebang. Jadi begitu.
Jadi so bayangkan kalau kita keluarkan sebahagian daripada kita ini, so akhirnya dia akan menjadikan ketidakseimbangan dalam alam semesta yang menyebabkan berlakunya malapetaka. Misalnya sekarang dia orang ada kaitkan dengan pembalakan misalnya kan. Bila banjir berlaku, so itu disebabkan oleh pembalakan yang tidak terkawal di kawasan sepatutnya ada sungai, tetapi sungai dah tak ada. Ataupun adanya sistem saliran, tetapi bila dah banyak sangat rumah, orang buat rumah, so air dah tak tahu nak mengalir ke mana. Dulunya air masuk dalam tanah, kemudian disalurkan ke parit longkang kan. Daripada longkang masuk ke sungai, parit besar, longkang besar masuk ke sungai, sungai masuk ke laut. Tapi bila dah banyak sangat rumah, so air dah tak tertampung oleh longkang ataupun parit besar. So perlu ada satu takungan ataupun kita panggil retention pond. Di setiap kawasan perumahan dia ada satu kawasan kolam. So bila tak ada hujan, so kolam tu kering. Tapi bila adanya hujan lebat dan sebagainya, so air daripada longkang akan masuk ke kolam. Tapi kalau dah sepatutnya ada kawasan takungan itu tidak disediakan kawasan takungan, maka dia tidak boleh menampung lagi bila air terlalu banyak atau terlalu besar. Contohnya di KL misalnya, ada dulu banyak sangat berlaku banjir kilat. Dululah. Sekarang ni pun ada juga tapi tak seteruk dulu. So dia buat smart tunnel kan. Dia buat smart tunnel. So time tak ada hujan, so kereta lalu. Bila hujan lebat ataupun banjir kilat berlaku, so ditutup kawasan tu. So smart tunnel tu boleh diisi oleh air yang terlalu banyak secara cepat kan, yang yang turun di Kuala Lumpur misalnya. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang perlu dilihatlah untuk memastikan kitaran itu ataupun keseimbangan itu kita boleh capai. Jadi perkara-perkara ini sebagai manusia kita kena fikirkan macam mana kita nak menyelesaikan perkara tersebut. So dari segi makanan misalnya, so kalau kita buang satu daripada faktornya, maka dia akan menyebabkan berlaku malapetaka ataupun bencana. So ini kita karbon. Kita karbon ataupun sekarang ni satu satu term yang popular digunakan adalah zero carbon footprint ataupun zero pengeluaran karbon. Asalnya semua guna minyak. Jadi bila semua guna minyak, so bila pembakaran gas karbon dioksida dikeluarkan daripada minyak, kemudian binatang pun dah berkurang, pokok pun dah berkurang. Jadi banyak karbon dioksida keluar. So terlalu banyak karbon dioksida keluar menyebabkan dunia semakin tak selamat kan. Jadi semua sekarang ni nak tukar balik, nak tune balik supaya kita reducekan pengeluaran karbon. Jadi ataupun penggunaan minyak lah. Kalau tenaga sekarang ni kita menggunakan tenaga daripada angin, tenaga daripada bateri, tenaga daripada solar dan sebagainya untuk menggantikan tenaga daripada minyak dan sebagainya. Jadi so manusia cuba balik untuk mencapai keseimbangan ataupun menyesuaikan balik keadaan yang berlaku pada masa ini. Sebab kalau sekiranya kita tidak kawal perkara itu, dia dalam saya terlibat juga dalam perbincangan berkenaan dengan banjir dan juga perubahan iklim yang berlaku sekarang ni ataupun climate change. Kebimbangannya adalah sekiranya perubahan peningkatan suhu bumi ini tidak dikawal dan dia naik 2 darjah Celsius
maka sebahagian besar, bukan sebahagian besar lah, kebanyakan tempat akan ditenggelami air. Jadi sekarang ni kenaikannya 1 darjah Celsius saja, 1 something selepas 30 tahun. Jadi itu pun banyak juga kawasan-kawasan Arktik dan juga Antartika yang telah pun aisnya melebur yang menjadi air, dan juga kita boleh lihat malapetaka dari segi cuaca ataupun dari segi iklim ini berlaku, fenomena yang berlaku sekarang. Ada banyak tempat di Malaysia ni yang mana bandar-bandarnya yang berada di tepi pantai adalah di bawah sea level. So bayangkan kalau air naik setengah meter saja, so sebahagian daripada tempat-tempat ini akan tenggelam. Jadi kalau 1000 tahun dulu ataupun 100 tahun dulu, orang bercerita dulu Gunung Jerai itu tepi laut. Sekarang ni dah jadi tengah laut sebab dia dah jadi daratan. Dululah. Maksudnya 500 tahun dulu, 1000 tahun dulu, semakin banyak daratan. Tapi apabila ketidakkeseimbangan berlaku ini, so akhirnya air laut itu akan semakin tinggi dan daratan itu akan semakin sikit. Jadi berlakunya kawasan-kawasan yang tenggelam, tepi pantai lah terutamanya. Okey, jadi kita kena memastikan keseimbangan itu dikawal dan juga dipelihara. So ini contoh kita karbon. Tadi kita makanan. So dalam kita karbon, fossil fuel, minyak ataupun gas, ini adalah tanah, bakteria, fungus dan sebagainya. Ini adalah bangkai-bangkai ataupun binatang-binatang yang masuk dalam tanah. So di atas ini, kalau kita lihat binatang ke manusia ke dan sebagainya, ini adalah pokok, kan? Pokok. Jadi, so karbon dioksida diperlukan oleh pokok. Pokok diperlukan oleh binatang ataupun manusia. Hidupan lah, hidupan. Kemudian bila dia mati, so dia akan dikompos, akhirnya menjadi fossil fuel. Fossil fuel itu digunakan oleh kereta. Petrol dibakar jadi karbon dioksida dan dikitas semula. So kalau sekiranya yang bahagian ini sedikit ni, binatang ni semakin kecil, tetapi kita membanyakkan ini, dia punya potensi untuk menghasilkan lebih karbon dioksida itu lebih tinggi. That's why saya sebutkan tadi, kenderaan dalam proses untuk mengurangkan pembakaran minyak ataupun gas. Jadi contohnya adalah menggunakan, macam mana kita nak mengurangkan penggunaan minyak daripada kenderaan, kita gunakan apa? Anis? Kereta elektrik. Kereta elektrik. Kereta elektrik dia tak menghasilkan karbon dioksida ke? Elektrik tu pun kena jana guna fossil fuel juga kot. Tak pasti. Tak, maksudnya elektrik tu, kereta elektrik tu dia membebaskan karbon dioksida tak? Kereta elektrik. Kereta tu dia membebaskan tak karbon dioksida? Tidak. Tak ada bahan bakar. Okey, betul. So maksudnya bila dia menggunakan elektrik ataupun solar dan sebagainya, so dia tidak ada bahan bakar, betul lah. So that's why saya tulis tadi bening. So bila tidak ada bahan bakar, so dia konsepnya mudah aja. Kita perlukan oksigen untuk dalam pembakaran ataupun combustion. Bila kata combustion dalam kimia lah, dia kita tak dalam reaction, chemical reaction, dia tak boleh tulis kan oksigen ataupun pembakaran ke oksigen campur logam dan sebagainya, tak perlu tulis kan. Bila kita kata combustion saja, so dia perlukan oksigen dan dia akan menghasilkan karbon dioksida ataupun penghasilan karbon dioksida melalui pembakaran. Jadi
So apabila tidak ada pembakaran, so tidak berlakunya tidak ada pembebasan karbon dioksida. So bila tidak berlaku pembebasan karbon dioksida, so kita boleh mengawal dalam keadaan yang biasa. So bayangkan dia tidak ada masalah, bukan tidak ada masalah, kurang masalah. Kalau sekiranya kenderaan tu ada, tetapi pokok pun banyak kan. Yang jadi isunya, yang ini dibuang kan. Pokoknya dah tak ada. So you all bayangkan dulu ada hutan bangi, sekarang pun adalah sedikit hutan bangi. UKM ni dulu hutan tahun 70. Bandar Baru pun hutan. Ada rumah orang kat kawasan Kajang. So bila dah 30, 40 tahun, 50 tahun, so dah tak ada pokok dah. Bandar Baru bangi tu dah jadi semua penuh dengan rumah. Jadi kat mana karbon dioksida yang ada di atas muka bumi ni nak diserap balik oleh tumbuh-tumbuhan. So jadi setiap ni Allah jadikan dia ada fungsi dan peranan dia. So karbon dioksida dibebaskan, tetapi dalam masa yang sama karbon dioksida diserap oleh pokok ataupun tumbuhan. So kalau kita tengok macam tu, betapa seimbangnya, kan? Betapa seimbangnya alam semesta ini. Kalau tadi keseimbangan itu dari segi planet, cakrawala dan sebagainya. So dalam konteks bumi ini, dunia ini, Allah seimbangkan dia dengan adanya pokok, adanya binatang, manusia dan sebagainya. Okey. So dalam saya dah pergi yang pertama tadi, peredaran bumi, bulan dan matahari. Kemudian saya dah pergi tentang peredaran dalam bumi, maksudnya dalam environment, dalam sekitar. Kita pergi kepada keseimbangan dalam penciptaan manusia. So sebelum kita pergi kepada penciptaan manusia, saya just nak pergi balik kepada peredaran alam semesta yang luas tadi. Kita bercakap tentang matahari, bumi dan bulan. Itu yang ada di sekitar kita kan, ataupun yang dekat dengan kita. So di samping daripada apa yang ada dekat dengan kita ni, ada lagi alam semesta yang lebih luas, yang mana mungkin kalau kita lihat bintang-bintang di langit itu, dia mempunyai setiap bintang itu dia ada galaksi dia sendiri kan. Maksudnya dia ada planetnya, dia ada bulannya dan sebagainya. Yang kita nak sampai pun kita tak akan sampailah ke sana sebab jaraknya jutaan tahun. Maksudnya bukannya boleh sampai dalam masa 5 tahun, 6 tahun, tetapi puluhan ratusan tahun dengan menggunakan kapal angkasa dan sebagainya. Jadi manusia tak akan sampai kepada bintang-bintang yang jauh daripada kita punya orbit kita ataupun kita punya galaksi. So dalam konteks ini cakrawala kita ataupun dalam orbit yang ada pada kita, yang sekitar dengan kita, manusia hanya boleh sampai kepada beberapa planet yang terdekat saja. Misalnya kajian untuk sampai kepada planet Marikh ataupun sampai kepada bulan. Jadi sekarang ni NASA, China dan sebagainya belum nak buat mengkaji planet lain lah, Marikh yang paling dekat dengan bumi. Itu pun berpuluh-puluh tahun lah kajian. Masih lagi belum, manusia belum sampai lagi kan? Baru sampai ke kapal angkasa. So nak sampai kepada planet-planet lain, orbit lain dan sebagainya lebih-lebih lagi lah kan? Okey, sekarang ni kita masuk kepada keseimbangan dalam penciptaan manusia. Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8 Allah menyebut yang maksudnya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. So ayat ini sangat cantik kalau kita pergi satu persatu, patah pada satu
perkataan kepada satu perkataan. Allah mengingatkan kita, hai manusia, apakah yang memperdayakan kamu, yang menyebabkan kita rasa ingkar, itu membuat dahaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. So, pertanyaan kepada manusia sebelum dia menceritakan tentang kejadian kita. So, kenapa? Apa yang menyebabkan, yang memperdayakan atau kepada kita? Yang menyebabkan ataupun yang menyebabkan kita lupa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maha Pemurah ni yang menciptakan kita. Sifat pemurah Allah tu yang menjadikan susunan tubuh manusia itu sangat seimbang. Yang menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan sunanmu sangat seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. So ayat ini secara umumnya nak mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk manusia berfikir supaya kejadian yang Allah jadikan ini adalah seimbang dalam bentuk yang dikehendakinya. Okey, ayat seterusnya surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4 ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqis rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maksudnya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Sekali lagi Allah menyebut, bila dijadikan manusia, nak tunjukkan sifat yang Maha Pemurahnya, Allah yang menjadikan manusia ni. Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. So kalau manusia nak lihat bentuk tubuh badannya, dia tidak dapat lihat, tak dapat cari satu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat satu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, ini secara penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan satu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. So peringatan kepada manusia tentang kekuasaan Tuhan dan supaya kita bersyukurlah. Dan untuk menunjukkan betapa sifat pemurahnya Allah yang menjadikan kita ini seimbang. Tak ada kedudukan pun yang kita lihat kepada kejadian manusia ini yang tidak seimbang. So kalau kita lihat satu persatu, Allah jadikan 2 mata. Yang mana satu mata tu sama jarak dengan satu sebelah lagi. Kalau dia jarak dia berbeza, dia tidak dapat menganggarkan jarak di hadapan dia. So kita tutup sebelah mata kita, anggaran jarak di depan mata kereta ataupun kenderaan ke ataupun orang ke dan sebagainya tidak lagi tepat. Allah jadikan telinga. Kedua-dua cuping telinga tu sama aja bunyi. Sama aja besar. Kiri kanan sama. Sebelah besar sebelah kecil dia akan rasa berdengung ke dan sebagainya, tak stabil. Dan dia akan memberikan ketakstabilan kepada manusia itu sendiri. So Allah jadikan tangan tangan kiri dan tangan kanan sama. Tak ada pula tangan kiri lebih panjang daripada tangan kanan ataupun kaki kiri lebih panjang daripada kaki kanan. Mungkin ada seorang dua yang Allah jadikan, kita boleh panggil dia OKU ke dan sebagainya, sebagai satu perkara yang untuk disyukuri, yang untuk menjadi panduan kepada kita. Jadi ada juga mungkin ada beberapa orang yang Allah jadikan tidak keseimbangan itu, tetapi secara umumnya Allah jadikan manusia ni, Allah jadikan ciptaannya itu sangat seimbang. Tangan kanan dengan tangan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri, mata kanan dengan mata kiri, kemudian telinga kanan dengan telinga kiri, lubang hidung kiri kanan. Kalau kita bahagi 2, mulut yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dan sebagainya. So Allah jadikan rambut. So rambut tumbuh cepat. Bulu kening, ada bulu mata. Hidung tidak ke atas tapi hidung ke bawah. So bayangkan kalau hidung ke atas,
Agaknya hujan, bukannya nak kena payung sebabkan payung takut basah, tapi payung sebab takut air masuk dalam hidung kan. Jadi lubang hidung tu ke bawah, dia tak menjadi, Allah tak jadikan lubang hidung ke atas. Allah jadikan telinga, Allah jadikan cuping telinga. Allah jadikan mata, Allah jadikan bulu mata, bulu kening dan sebagainya. Semua itu ada fungsinya dan ada keseimbangannya. So bayangkan kalau kita berdiri, ini contohnya, sebelah kaki kiri dan kaki kanan ini tak sama tinggi. So pasti kita susah nak berjalan. Nak berlari lagilah susah. Kan? Kalau sebelah kaki kiri pendek katakan bandingkan kaki kanan, so maka akan sukar untuk kita berjalan. Dan sebagainya lah. Jadi ini semuanya nak menunjukkan betapa dalam diri kita sendiri telah Allah jadikan keseimbangan. Bukan sahaja daripada alam semesta, bukan sahaja di bumi, tetapi dalam diri kita sendiri. Keseimbangan dalam badan kita. Contohnya cecair badan, osmosis. Ini adalah keseimbangan antara dalam sel dan juga air darah. Jadi Allah wujudkan keseimbangan masa bila dalam keadaan mana kita perlukan darah untuk kita beri makanan kepada sel dan sebagainya. So ada cecair hipotonik, isotonik dan hypotonik bagi yang biologi. So dalam keadaan mana? Contohnya hypotonik, water move into the cell expand and equal, overall concentration are equal, cell remain constant, outside and inside equal. And then hypotonic solution, water move out from cell causing crenation. Jadi that's why dalam misalnya diabetes, kencing manis, dia ada keadaan di mana kalau gula terlalu banyak, kita panggil apa? Kalau gula terlalu banyak, apa term yang digunakan? Siapa boleh cuba? Hyperglycemia. Hyper ke hypo? Kalau lebih hyper, kalau kurang hypo. Kalau lebih hyper. Kalau lebih hyper, kurang hypo kan? Okey. So bila terlalu banyak gula ataupun gula dalam darah tinggi, so kita panggil dia hyperglycemia lah. Jadi maksudnya kalau orang cek apa tu, kandungan darah dia, so dia akan dapat glukos lebih daripada 20. Itu dah memang tinggi lah kan. Normal berapa? Kalau normal, berapa agaknya kandungan gula? Banyak orang tak pernah cek, tak cek gula kot. Aniza dia apa? Nasirah, normal berapa? 5. 5. Baru cek ke ataupun memang dah tahu 5 ni? Maksud baru cek ni maksudnya you baru test kandungan gula dalam darah ke ataupun memang tahu dah 5? masih pernah dengar. Okay, so normal 5 lah kan. 5, 4, 5 ke 6 kan. Itu normal. So lebih daripada 11, 12 sudah kira hyper kan. Tetapi ada kalau dia kencing manis ataupun diabetes, so dia bukan sahaja hyper, tetapi dia boleh jadi hypo. Jadi maksudnya bila insulin tu tak stable, tak stabil, menyebabkan kandungan gula dia tu kurang. Kadang-kadang saya ada pengalaman dulu, arwah ayah saya pun dulu kencing manis kan. Bila dia hypo tu sebenarnya lebih dulu kan tak ada tester kan. Sekarang ni dah ada tester, dah senang lah. Jadi maksudnya dia lebih kata apa, lebih severe lagi sakitnya
sebab dia tak sedar dan sebagainya, sebab kekurangan gula. Jadi cara dia kita tengok darah. So kalau terlalu lebih, kurangkanlah. Kontrollah nasi. Jadi kalau terlalu kurang, so bagi yang gula lah, makan gula kan. Ataupun makan gula-gula. Jadi so kita boleh kontrol dengan alat-alat yang sesuai lah untuk memastikan keseimbangan dalam badan kita. Yang Allah jadikan itu sepatutnya seimbang, tapi oleh faktor-faktor yang tertentu mungkin dia akan jadi tidak seimbang. Okey, sistem pernafasan. Sistem pernafasan, udara dingin atau kotor yang kita hirup membawa keburukan pada kesihatan. Oleh kerana itu, udara harus dihangat dan dibersihkan sebelum dihirup. Hidung kita diciptakan sesuai untuk pekerjaan ini. Bulu dan selaput lendir pada dinding lubang hidung menyaring udara dengan menangkap partikel debu dalamnya. Paru-paru pula mempunyai luas permukaan yang tinggi dan memudahkan penyerapan. Jadi ini bagi pelajar yang ataupun kalau kita berfikir kita membuat kajian dalam biologi dalam tubuh badan kita, maka kita akan lihatlah setiap peranan yang ada dalam sistem pernafasan misalnya, bermula daripada hidung, adanya bulu-bulu hidung, memerangkap debu, memerangkap kotoran yang kita sedut. So bila contohnya contoh yang paling mudah, balik ni kan, balik lepas ni kita balik dah, sebahagiannya memang dah dekat rumah, saya je dekat office ni. Jadi bila balik pergi ke dapur, mak tengah tumis kan, so automatik kita akan rasa nak bersin lah. Sebahagian daripada kita lah, kalau kita punya sensitif lah, hidung yang sensitif. Tapi ada yang orang bodoh kan, tak ada apa pun. Tapi maksudnya ada yang hidung yang sensitif, so dia akan rasa nak bersin. So maksudnya permukaan pada dalam hidung tu dah trigger. Trigger, ada partikel-partikel lada, ada dalam udara itu yang menyebabkan dia akan rasa nak bersin dan sebagainya. Jadi samalah juga macam kita pergi tempat-tempat tertentu, so kita akan nak rasa kumuhkan ataupun nak keluarkan daripada hidung dan daripada mulut dan sebagainya. Jadi Allah jadikan ini untuk membantu kita lah. So paru-paru mempunyai luas permukaan yang tinggi dan memudahkan penyerapan. Kulit. Okey. Sesungguhnya orang ini kulit, saya merujuk kepada surah An-Nisa ayat 56 yang berkenaan dengan organ ni juga dalam badan, iaitu berkaitan dengan kulit. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami membakar mereka dalam api neraka. Maksudnya bagi orang-orang yang kufur, yang mengingkari perintah Tuhan, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. So itu bagi orang yang membaca secara literal, dia akan nampak okeylah, kalau buat salah dan sebagainya, so di akhirat Allah masukkan neraka. Dari segi saintifik ni, yang ini yang kita nak kaji, nak lihat bagaimana Allah kaitkan saintifiknya itu, walaupun di akhirat dalam neraka itu, tetapi Allah kaitkan dengan organ manusia. Tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. So Allah menyebut digantikan kulit. Dia tidak, mungkin dalam masa yang sama dia gantikan tulang ke, dia gantikan daging ke dan sebagainya, tetapi secara spesifik secara spesifik dalam ayat ini disebut tiap kali kulit mereka masak hangus. Tak sebut tiap kali tulang masak hangus kan, ataupun tulangnya hancur ke dibakar, tapi disebut kulit kat ayat ini. So kenapa kulit? So kita sebagai saintis, so kita kena tanyalah. Tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya, so fungsi kulit itu, supaya mereka merasai azab yang sengsara itu. Jadi maksudnya dekat sini, organ kulit itu dia ada satu peranan dia. Bukan tulang, bukan daging, tetapi kulit itu dia ada peranan dia.
peranan dia apa? Supaya bila dibakar dalam api neraka, so dia akan merasai azab sengsara, kesakitan oleh sebab dibakar oleh dalam api neraka tadi. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. So nak tunjukkan dekat sini, organ kulit ni dia reseptor, dia ada alat boleh mengesat. Mengesat deria rasa pada kulit kita. So kalau tak ada kulit, manusia tu dia tak ada kulit, dia dah diisi aja kan dengan tulang. Kita cocok paku tak ada siapa lah kan. Tapi bila ada kulit, so bila kena api ataupun kena paku ke, kena besi ke, pisau ke dan sebagainya, so dia akan rasa sakit. So jadi ayat ini nak gambarkan, nak manusia mengkaji, perlu mengkaji. Setiap kali kulit mereka masa angus, kami gantikan kulit yang lain supaya mereka merasa azab yang sesuai. Nak tunjukkan betapa azabnya api neraka itu. Api neraka itu bukannya calang-calang, tetapi betapa azabnya, sebab bila hangus saja Allah gantikan kulit lain. Bila hangus saja Allah gantikan kulit lain. Jadi dia punya kesakitan itu, dia punya siksaan itu berterusan, berpanjangan sehingga bila-bila. Sebab bila kulit dah hangus, habis kulit, ganti kulit lain. Hangus, ganti kulit lain. Nak tunjukkan betapa sesaranya. Dan ingatlah sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. So apa yang terjadi jika tubuh kita tidak ditutupi oleh kulit? Jadi tentulah kita duduk, tangan dah tercucuk dengan pisau, relax. Dah tembus ke dalam. Dah tercucuk punya kan. Jadi tak berasa kan. Jadi fungsi kulit itu adalah untuk sebagai deria rasa yang sensitif. Keseimbangan serupa berlaku pada sistem saraf di bawah kulit yang sangat sensitif kepada sentuhan. So dijadikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan tersebar di seluruh permukaan tubuh, terutama jari dan permukaan lain yang digunakan dalam sentuhan dan pergerakan. Hikmahnya apabila tersentuh benda tajam, panas dan menghakis, maka segalanya dijauhi secara spontan. So dengan adanya deria sentuhan, sensitif kepada sentuhan dalam kulit itu, so kita dapat menghindari daripada perkara-perkara yang membahaya. Benda tajam, benda yang panas. So bila kita tersentuh benda panas, automatik kita akan melarikan diri ataupun angkat tangan, jauhkan tangan dan sebagainya. Jadi so ayat ini mengaitkan, walaupun menyebut tentang api neraka, tapi nak kaitkan betapa siksanya api neraka itu sebab penyakit, kesakitan yang berterusan dalam masa yang sama, supaya manusia itu boleh mengkaji apa fungsi kulit dan sebagainya lah. So itu adalah keseimbangan yang boleh dikaitkan ataupun yang Allah sebutkan dalam sebahagian lah dalam Al-Quran. Mana saya sebutkan tadi, ada banyak lagi ayat-ayat yang tidak saya bincangkan dalam kuliah ini, dan kita cuba hindari perkara-perkara yang boleh menyebabkan ketidakkeseimbangan itu kan. Antaranya adalah contohnya menyerupai jantina lain. So lelaki menyerupai perempuan, perempuan meniru lelaki, dan sekarang ni banyak kumpulan ini, kumpulan LGBT lah dan sebagainya kan. Sebenarnya Rasulullah SAW menyebut, Rasulullah SAW telah bersabda, bukan dari golongan kami siapa saja wanita yang menyerupai lelaki dan siapa saja lelaki yang menyerupai wanita. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanitanya menyerupai lelaki. Hadis-hadis larangan dalam bab ini diuraikan oleh beberapa perawi lagi, antaranya Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. So berdasarkan hadis-hadis ini, jumhur ilmuwan mengatakan haram hukumnya seorang itu berusaha menyerupai jantina yang berbeza dengannya, baik dalam bentuk tingkah laku, penampilan, pakaian maupun perhiasan. So banyak ada yang sampai ke luar negeri kan, sebab saya tak nak sebut nama lah. Ke luar negeri dia bila menukar jantina, dia akan jadi konflik kan. Konflik yang tak boleh nak dikawal lah. Yang akhirnya
semakin jauh lah kan, sehingga mungkin sedar dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam hadis dan agama melarang sifat-sifat tersebutlah. Kesimpulannya, sekiranya hubungan lelaki dan perempuan tidak seimbang, manusia akan mendapat pelbagai penyakit. Hubungan sejenis juga memberi kesan kepada populasi manusia, masalah dalam masyarakat di mana pengasingan menjadi semakin bercelaru. Jadi contohnya isu toilet, ada tiba-tiba perempuan masuk toilet, tiba-tiba ada suara orang lelaki kan, tapi bila jengah tengok pakaian perempuan macam mana dia kan, jadi berselaru lah. Sama lah macam yang Muslim sembahyang kan, sembahyang ini sepatutnya tempat perempuan ke tempat lelaki. Jadi konflik dan berlaku ketidakkeseimbangan, kecelaruan dalam masyarakat dan sebagainya. Allah dah jadikan sebaik-baik kejadian tadi, so maka kita ikutlah ataupun kita sesuaikan diri kita dan juga masyarakat kita mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Okey. So kesimpulan saya ingat ni yang terakhir lah. Kesimpulan daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pergi kepada, saya suka untuk memetik surah Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqnas a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. So Allah tak jadikan suka-suka, Allah tak jadikan pokok, Allah tak jadikan tanah, Allah tak jadikan binatang, manusia ini secara saja-saja. Maksudnya ada peranannya. Setiap satu tu ada peranan dia. Ma khalaqnahuma illa bilhaq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antara keduanya, iaitu langit dan bumi tadi, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. So ada peranannya, setiap satu tu ada peranannya. Dalam manusia, dalam diri kita sendiri, setiap satu yang Allah jadikan itu ada fungsi dia, ada peranannya, maka kita perlu bersyukurlah. Dan yang terakhir, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. So daripada Allah menyebut tentang Allah menciptakan langit, bumi dan antara keduanya tadi, semuanya ada peranan yang akhirnya kan, hari pemutusan hukum iaitu hari akhirat itu adalah hari memberi pembalasan, syurga atau neraka, balasan baik ataupun balasan buruk terhadap apa yang telah mereka ataupun manusia itu usahakan lakukan di atas muka bumi ini. Itu adalah masa untuk kita berkumpul, berhimpun dan menerima balasan daripada kehidupan yang kita lakukan, yang kita jalani di dunia. Jadi itu sebagai penutup dan kesimpulan daripada kita menghayati penciptaan yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, daripada cakrawalanya, daripada alam semestanya, daripada buminya, daripada langitnya, dan apa yang ada dalam tubuh badan kita, supaya kita mengambil iktibar dan kita mentauhidkan Allah lah, sesuai dengan sains tauhid. Jadi saya kira itu saja kuliah, dua kuliah untuk bahagian saya. Yang ini adalah furqan, keseimbangan dan perkadaran. Okey. Ada apa-apa? Belajar ada soalan? So kalau tak ada soalan, nanti saya akan berikan assignment, tugasan. Tarikh akhirnya kita pindah kepada 27. So bukanlah bermaksud 27 baru hantar lah. So kalau dah siap 20 lah. Tapi tarikh akhirnya 27 kan. So saya kira itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih Faisal. Ya, sama. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Yes. Terima kasih Prof. Thank you Prof.
Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih. Sama. Thank you, Prof.